باب في السبق على الرجل. وبه قال حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك السبقة. Kita sudah baca dah sebenarnya. Jadi malam ni kita terjemah sajalah, insya-Allah. Imam Abu Daud buat babun fi sabqi ala rijl. Ini bab berlomba lari atau berlomba jalan kaki, yakni badi cepat. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah bahawa beliau pernah dalam suatu perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fasabaqtuhu, saya berlomba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasabaqtuhu ala rijlayya, saya menang dalam perlombaan dengannya itu, iaitu berlomba ala rijlai dengan jalan kaki lah, tidak berkenderaan. Falamma hamaltul lahma, bila saya asal makna dia hamaltul lahma, menanggung daging, maksudnya bila saya agak berisi lah, berisi, fasabaqtuhu, saya berlomba pula dengan dia. Fasabaqani, dia mengalahkan saya, dia menang dalam perlombaan itu. Faqala, pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhihi bitilka sabaqah, kali ini adalah sebagai balasan kepada yang dulu. Yang dulu kamu benar, kali ini aku benar pula. Babun fil muhallil. Ini bab tentang muhallil. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesiapa yang memasukkan seekor kuda di antara dua ekor kuda dalam keadaan la yu'minu an yusbaqa, dia tidak yakin, tidak pasti akan dapat dikalahkan, falaisa biqimarin, mana kuda yang dia bawa tu, yang dimasukkan itu tidak diyakini, tidak dapat dipastikan akan dapat dikalahkan. Falaisa biqimar, itu bukan judi. Dan sesiapa yang memasukkan atau orang yang memasukkan kuda di antara dua ekor kuda yang nak berlomba tu, dalam keadaan dia yakin tidak akan dapat dikalahkan kuda dia tu, fahuwa qimar, maka itu judi. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Zuhri dengan sanad Abbad, dan makna hadis yang telah dikemukakan oleh Abbad tadi serupa itu juga. Babul jalab alal khayl fi sibaq. Ini bab jalab terhadap kuda dalam perlombaan. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Imran bin Husain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tiada jalab dan janab. Yahya di dalam riwayatnya, dalam hadisnya, yakni dalam riwayatnya menambahkan perkataan firrihan,
Yani la jalaba wala janaba firrihan. Tidak ada asal makna dia jalab. Apa ni? Bawa satu orang lain dalam perlombaan. Kita berlomba dengan orang lain. Ada pihak lain lah, seorang ke ataupun dua orang ke, berlomba naik kuda katakanlah. Kita ni ada pembantu kita, jalab, alik belakang. Dia naik kuda juga. Dia duduk alik belakang kuda kita. Kerjanya ialah memecutkan kuda kita. Dia pukul ke ataupun dia sergah ke, dia berteriak ke dengan teriakan yang menyebabkan kuda yang berlomba tu jadi derah lari. Tak boleh lagu tu. Itu maksud jalab. Panjang lah cerita. Itulah jalab. Wala janab, dan tidak boleh juga dibawa bersama kuda lain dalam perlombaan. Dia berlomba kuda atau binatang-binatang lain. Kalau binatang lain sama juga. Kalau kuda, bawa kuda, dia berlomba dengan kuda, bersama dia tu ada kuda lain. Tak ada orang, kuda lain yang berlari juga. Cadanya ataupun kuda lain tu masuk kemudian. Cadanya bila kuda dia tu penat, dia tukar kuda tu. Itu janab. Itu maksud dia. Firrihan dalam pertarungan ataupun perlombaan. Ini dengan syarat satu lagi riwayat daripada Qatadah, katanya jalab dan janab dalam rihan, yakni dalam perlombaan. Dalam perlombaan. Kita tengok sekatu dulu. Ini pun kita sudah baca dah. Tengok semula. Babun fi sabqi ala rijli. Ini semua kena ingat. Maknanya jangan hilang puca baca kitab. Ni kitabul jihad. Belum lari pun belum lari dengan maksud situ. Sebagai latihan untuk berjihad. Maknanya hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar tak ada bersukan saja-saja. Tak ada. Boleh tu boleh dari segi hukumnya, iyalah boleh. Tapi hak cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak dia buat lagu mana, hak dia tunjuk pada kita ialah dengan ada maksud, ada niat untuk berjihad, sebagai persediaan untuk jihad. Sebelum pada ni macam-macam dah bab dia telah buat. Tak boleh gini, tak boleh gini, tak boleh gini. Lepas tu kena jaga kuda, unta. Kalau zaman itulah kenderaan untuk buat perang. Zaman itu macam-macam dah sudah ada. Ni malam ni nak cerita latihan dalam bentuk berjalan kaki cepat, ataupun berlomba lari. As-sabqi ala rijli itu perlombaan menggunakan kaki. Mana sama ada lari kau atau berjalan derah lah, gitulah. Jalan laju, badi derah. Jadi adalah tempat tujunya mana-mana, siapa dia siapa dulu, badi gitu. Ini semua pun oleh kerana dalam kitabul jihad, maka maksud dia kita kena faham, iaitu untuk berlatih, untuk menyiapkan diri berjihad. Gitu. Ada faedah lah, ada faedah. Kalau belum mau lari saja, apa nama ni, lepas tu orang bagi hadiah, gapo bagi sagu hati, bagi macam-macam lah, anugerah kau pingat, kau gapo kau ikutlah. Boleh juga, harus ya. Dari segi tu je lah. Tapi dari segi maksud sebenarnya Islam, gapo-gapo pun dia buat ada maksud. Tak boleh tak ada maksud. Sebab semua ni kalau dengan niat, ada niat boleh pahala berlaku. Makan nasi nak suruh kuat apa dia? Buat taat kepada Allah SWT dengan niat lagi, boleh pahala selalu. Walaupun makan nasi tu ada perbuatan biasa. Mandi untuk kuat, jadi tak ngantuk, boleh kita baca kitab, boleh baca Quran boleh pahala selalu. Walaupun mandi kalau tak niat tak boleh. Saya saja dia boleh sejuk gitu je lah, boleh segar. Pahala baru boleh apabila ada niat. Begitulah seterusnya. Kalau pergi jamban pun nak buang air, ada niat.
Kalau buang air tu selesa, kita boleh buat kerja benda molek, benda kebajikan selesa. Niat lagu boleh pahala selalu, walaupun pergi jam Sebab itulah orang kata orang alim dia tidur pun boleh pahala, pergi jam pun boleh pahala. Pasal apa? Dia tahu nak dapat pahala tu tak payah, tidak perlu gomo kena habis piti. Ada kalanya begitulah caranya nak pergi umrah, moga jauh tempat kita ni. Itu pun salah satu juga ibadatnya, dapat pahalanya. Tapi kena belanja kalah piti. Kalau tak ada belanja, macam-macam lagi dia boleh pahala. Misalnya lagu saat ni. Jadi begitulah juga dengan berlatih berjalan. Kalau tak berlatih, tak gerak, lelah. Congak-congak lah lelah. Lelah, letih. Usah kalau kita kata, kalau tempat kita lelah ni lah, usah kalau kita kata nak pergi Belombo jauh, KLIA 2 tu pun penat dah. Kalau jenis tak biasa berjalan, sakit betul, sakit lutut, sakit sakit belakang lah. Kalau hak tak biasa lah, kalau hak biasa tak apa, derah pun. Apa ni, pasal jauh kan, jauh perjalanan. Jadi perlu kepada latihan belakang. Latihan tu macam-macam lah. Jadi hak sini ni sebahagiannya disebut, kita boleh fikir sendirilah gapo dia hak orang panggil persediaan untuk perang. Termasuklah seni mempertahankan diri dalam macam-macam bentuk. Seni mempertahankan diri itu termasuk. Termasuklah latihan menggunakan senjata, macam-macam senjata tu termasuk. Hak ni jalan ni derah. Nabi SAW ni kalau nak ikut sunnah Nabi lah, dia tidak jalan kohor, derah dia jalan. Orang tak apa dah nak ikut, mana jalan benar lah kalau dia kohor tu. Hak biasanya dia jalan derah. Sebab apa? Orang jalan kohor ni orang tak ada matlamat. Dia pergi tahu gapo, tidak nak cepat. Orang banyak kerja, dia mesti kena cepat. Dia mesti kena itu. Pasal apa? Lepas gua ni nak buat gua ni pula. Kalau lambat-lambat tak ada. Lambat-lambat tak ada. Jadi Nabi SAW dia jalan, kepala dia ni ke depan, macam tunduk gitu, begitu depan. Dia bukan gitu kita kata relax ngekeng jalan, tak ada. Derah lah. Itu cara dia berjalan, hak biasa pun. Dan di sini bolehlah macam-macam cara untuk kita menguatkan tubuh kita tu. Kita pilih mana-mana bentuk orang kata riadah ataupun sukan hak kita nak, tapi kena ada niat tu. Kalau tak ada niat tu, boleh sekat tu dia boleh mungkin segala keluar peluh gitu. Ataupun paling tinggi boleh sakit hati ke orang bui kalau ada perlombaan gitu lah. Jadi dalam Islam ni apa-apa dia tidak hot tu saja, bukan matlamat tu saja. Sebab kita kata matlamatnya untuk tu saja, tak ada benda lain. Maksud orang lain, faedah untuk orang lain, faedah akhirat kalau kita kata tak ada, tak ada lagi. Dia mesti ada. Hanya faedah dunia saja, tidak lagi tu cara Nabi SAW tuju. Jadi berjalan kaki ni, ni dengan Aisyah, betul lah dalam satu perjalanan saya berlomba dengan dia, kata Aisyah, saya mengalahkan dia jalan kaki. Jadi derah. Sebab Aisyah ni mula-mula kahwin dengan Nabi SAW memang muda lagi. Nabi SAW umur 50 lebih dah. Jadi dia muda lagi. Jadi bila muda, renyai lah tubuh tu. Lepas pada tu dia jadi berisi tubuh sikit. Bila berisi kurang exercise lah kita kata, dia jadi lambat lah, tidak derah jalan. Bila berlomba pula, Nabi benar pula, aku kalah kata dia. Nabi pun kata ni bayar hak dulu lah, bayar hak dulu, sebagai balasan kepada hak dulu. Jadi bak tu hadhihi bitilka as-sabqa. Bak tu orang panggil bak badal. Kalau dalam nahwu dia panggil bak badal, ganti, balasan atau balah, balah hak dulu. Boleh. Dan itu di satu pihak.
untuk berlatih. Di satu pihak yang lain, hadis ini mengajar kita supaya bermesra dengan bini. Cara nak mesra lagu mana? Apa lagu ni? Tidak kata tahu nak menikah saja, tua, lepas tu tidak padan nak melayan bini hak muda. Tak boleh. Dan nak menikah dengan muda kena melayan dia lah, belakang lah, melayan belakang lah. Tak boleh tahu nak menikah saja, nak beri ramah saja. Maknanya angin dia je ni mana? Kita boleh tunggu setengah-setengah, bukan nak suruh tunggu belakang, setengah-setengah. Jadi itu salah satu cara ambil hati. Kalau tidak, dia berasa jauh benar lah bezanya. Jauh benar lah. Ni segar mega, tu kakak sakit, macam-macam benarnya, sakit god tu, sakit god ni. Jadi tak kena lah. Jadi mungkin dia berasa teranyai, tak suka, tak seronok. Sedangkan rumah tangga, perkahwinan untuk seronok juga, suka-suka. Jadi tak ada suka. Bukan tak boleh, tua nak menikah dengan muda pun boleh. Contohnya Nabi SAW dan sahabat-sahabat, tapi dia ada cara dia. Kena jaga diri itu, biar mampu, biar boleh bersama dengan isteri yang muda tu, boleh tunggu dia dalam segala-galanya, dalam segala-galanya. Di situlah cara Nabi SAW bermesra dengan isteri dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang zahid, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, orang yang dekat dengan Allah. Bukan makna orang tu jenis kongo, moyok, mata pun tak apa boleh nak jelek, jalan slow, kalau orang kata pijak semut pun tak mampu. Bukanlah gitu. Itu wali mungkin dalam istilah kita lah, tu wali lagu tu. Tu wali dalam hadis, istilah hadis ni orang Nabi sendiri saja tidak lagu tu. Dia tepat derah lah, tepat kena tepik lah, tepat kena hunggah lah, tepat bunuh orang, tepat kesian jatuh air mata lah, sedih, jerit, simpati. Maksudnya tepat masing-masing. Sebab itulah gambaran tabi'i terhadap sahabat ini lagu mana? Ruhbanun bil lail, fursanun bin nahar. Mereka itu tengah malam macam ahli ibadat lah, macam apa ni, rahib, kuat ibadat, tenang, senyap, tak ada kata melompat-lompat ke apa, tak ada nampak. Tapi kalau waktu siang, fursan, mana seorang yang tangkas naik kuda dia, pandai menggunakan kuda dia dalam perang. Mana sesuai dengan masa perang, orang nampak gandah lah, kerah lah. Sebab kita bukan main-main nak siapa peringkat bunuh. Kalau awak takut-takut, awak kenali kita nak bunuh orang lagu mana, tengok darah pun pening gebah dah. Lagu mana? Kalau lagu tu, jadi mesti kena sesuai dengan keadaan. Itulah sahabat-sahabat yang dididik oleh Nabi SAW. Nabi sendiri pun lagu tu. Cuba kita tengok sini. Jadi dia ada peluang, tidak kata jenis senyap gitu, tidak. Ini termasuk dalam persediaan untuk perang juga. Lepas tu kita kata Aisyah tu perang ke dia? Belum latihan perang untuk perang juga ke? Ya, memang untuk perang. Orang Tino pun terlibat juga dalam perang dulu. Itu cara Nabi SAW. Bukan tahu pergi Kedah saja, bukan tahu pergi buat kerja saja. Zaman Nabi pun ke perang tu boleh. Nabi SAW tidak larang. Bahkan kalau kita nak kata mansuh dengan sebab adanya hukum hijab, lepas pada tu mula-mula saja boleh, tak kena. Sebab apa? Sebab selepas Nabi SAW mati pun ramai lagi sahabat-sahabat perempuan dia pergi perang, terlibat dalam peperangan. Termasuklah kalau dalam hadis Bukhari ke apa, Ummu Haram ke apa tu,
pergi ke Cyprus, jauh sebagai laut nak pergi perang. Jadi Aisyah ni pun kalau mengikut setengah-setengah ulama, dalam perang Badar tu masuk dah, ikut serta dah. Dalam perang Uhud tentu dah tu. Dalam perang Uhud tu memanglah dalam Bukhari ke apa pun ada perang Uhud tu, dia terlibat, dia masuk. Kalau nak masuk tu, kalau jalan pun loleh lagu mana. Mana kira-kira kalau patut hunggar dia lari, dia boleh lari derah lah tu. Gitulah maksud dia. Barulah ada makna. Kalau masuk nyusah kau orang, buat apa dia lagu tu. Dan nak kata sahabiat ni masuk perang tu jom masuk saja, tidak. Berapa ramai yang memang perang secara langsung, dah bunuh orang kafir walaupun dia perempuan. Tetapi dalam keadaan hak kebanyakannya dia buat kerja-kerja lain lah. Tapi ada ketika-ketikanya guna senjata dan sampai bunuh berapa ramai orang kafir. Itulah yang kita tengok dalam sirah sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi tidak peliklah kalau pelomba pun, sebab dia pun terlibat juga, dia pun boleh masuk juga, bukan kata orang lelaki saja. Ini bab tentang muhallil. Di sini kalau dalam bab perlombaan ni, iaitu orang yang ketiga dalam berihan, dalam perlombaan pertaruhan di antara dua orang, ada pihak yang ketiga. Sebabnya dipanggil dia ni muhallil, kerana pertaruhan di antara dua orang yang berlomba itu asalnya haram, tak boleh pertaruhan, kerana ia adalah judi. Tapi bila masuk yang ketiga, jadi harus pertaruhan itu, dibenarkan pertaruhan itu. Taruh pun tak apa, tidak jadi judi kalau masuk yang ketiga. Sebab itulah dipanggil dia muhallil, kerana fahallala ma kana haraman qablahu. Dengan masuk dia tu, dia menghalalkan apa yang sebelum itu haram. Itu cerita muhallil ini. Satu lagi istilahnya dalam apa ni, nikah tu, bab nikah tu, cerai orang tolak tiga kan, muhallil ni hak tu lah pihak ketiga, apa ni, suami isteri cerai, apa ni, tolak tiga. Lepas tu dia tak boleh kelik baik, kena orang lain nikah dulu. Orang lain nikah dulu dengan isteri dia tu, lepas tu kena bersetubuh dulu, barulah. Jadi orang yang menikah dengan bini dia kemudian, itu muhallil. Sama ada dia lagu mana-mana mati ke, ataupun dia cerai dengan bini hak tak sani tu, lepas tu boleh kelik baik dengan suami dia asal lah, sebab dia sudah nikah dah. Jadi hak suami hak kemudian tu dipanggil muhallil juga, dipanggil muhallil. Orang kita sampai dulu panggil Cina buta, itu muhallil. Nabi SAW laknat muhallil dan muhallal lahu, orang yang membuatkan perempuan itu jadi halal kepada suaminya yang asal, dan muhallal lahu, suami yang asal yang dihalalkan kepadanya setelah dia bercerai. Ini dalam keadaan lagu mana? Kalau dia tu memang rancang, bukan nak pun nikah, tapi hak tu, hak suami tu suruh dia nikah, suruh nikah. Lepas tu dengan perjanjian lah, dia nak beri banyak-banyak mana, lepas tu mencerah lah. Setengah-setengah tu dia pakai pendapat hak tidak mesti setubuh, asal akad nikah, asal kawan tu sanggup. Lepas tu dia nak pastikan bini dia ni tidak setubuh dengan suami baru tu, macam-macam lah ceritanya zaman dulu. Zaman dulu, zaman rumah kayu tu boleh jolok ke bawah tu, len ni tak ada dah rumah lain tu. Jadi tak senang hati lah tok lelaki lama dah takut-takut dengan bini dia ni setubuh dengan tok lelaki baru. Jadi memang dirancang dah. Kalau dirancang pakat lagu tu, itulah orang panggil muhallil, yang dilaknat, terkutuk tu. Tapi kalau dia menikah sendiri, tak ada perancangan, tak ada upah, tak ada gapo, lepas tu dia cerai sendiri, tak apa lagu tu. Itu tidak termasuk dalam muhallil yang dilaknat tadi. Memanglah dia menyebabkan halal kepada suami yang asal, tapi tidak termasuk dalam yang dikutuk oleh Nabi SAW tu. Itu dalam bab nikah. Ni dalam bab perlombaan.
Dia istilah perkataan yang sama, tapi istilah ni digunakan lain lah, sini dengan maksud lain. Di sini dalam syarah ni dia sebut kalau dua pihak gini, kita letak mana kuda kita berlomba daripada sini ke sana. Kalau awak benar, ni saya letak 100, tagai kita tagai 100, demo 100. Kalau saya benar, hak saya PT saya 100 tu balik ke saya, hak awak tu pun 100 tu boleh ke saya, awak saja. Kalau awak benar, awak boleh balik lah PT awak tagai tu, awak masuk awak pertaruhkan itu. Lepas tu PT saya 100 tu pun boleh ke awak. Ni haram. Itulah orang panggil judi, qimar, judi. Tapi kalau ada pihak yang ketiga, pertaruhan macam tadi juga ada yang ketiga. Hak yang ketiga ni dia tidak tahu, dipanggil untuk menghalalkan keadaan saat ni. Jadi dipanggil pihak yang ketiga, awak masuk sekali, tapi kuda awak tu biar sama lah, sepadan dengan hak ni lah. Itulah dia sebut di sini, tidak diyakini akan dapat dikalahkan. Mana kira-kira sama sepadan lah, sama kuat lah. Jadi awak masuk juga. Kalau awak benar, ni hak kedua-dua ni, hak kita tagai ni boleh ke awak. Kalau awak benar boleh ke awak kedua. Kalau awak kalah, awak tak kena apa-apa, dia masuk saja tangan kosong. Hak yang ketiga saja, dia tak ada tagai, dia tidak ada masukkan pertaruhan apa-apa, tak ada. Dia masuk saja dengan persetujuan dua tu. Hak dua tu je hak tagainya, hak apa ni letak pitihnya. Hak yang ketiga tu tidak. Kalau awak kalah, awak tak kena bayar ke siapa-siapa, penat sajalah. Dalam keadaan tu, kalau salah seorang daripada kami ni dua ni, pertaruh ni benar, dia boleh dapat. Mana kita kata 200 lah, ni 100, ni 100, 200. Setelah masuk yang ketiga tu, kalau asal dua ni salah satu daripadanya benar, dia boleh dapat 200 saja, dia boleh dapat. Duit dia asal 100 dia dapat, dan duit seorang lagi pertaruh tu dia boleh juga dapat. Jadi halal, asalnya halal, tapi oleh kerana ada muhallil saat ni, jadi halal. Inilah mengikut jumhur ulama, termasuklah Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ramai lagi imam-imam yang lain, Imam Bukhari ke apa. Tapi Imam Malik kata tak boleh, dia tetap kata tak boleh. Orang lain kata boleh sebab ada hadis, hak asal tak boleh, tapi dah Nabi kata boleh. Ni kecuali, lagu ni kecuali. Itu yang dikatakan muhallil. Itu yang dikatakan muhallil. Dengan syarat kuda hak masuk tu, hak yang ketiga tu, dia sama sepadan lah. Kalau tertuduh kuda dia kalah, tak boleh. Sebab kuda dia lemah, sakit kau gapo kau, tak pandai kau, atau tentu dia menang, tak boleh juga. Dia serupa sama dengan hak dua tu, baru boleh. Jadi tagan tu tak kira lah, tu kita kata 100. Kalau 1000, sebelah pihak 1000, 2000, 10,000, ikutlah macam mana pun. Ini kenapa dibolehkan? Sebagai galakkan. Jadi kalau untuk nak jadi hilang haram tu, nak boleh jadi harus, itulah caranya. Apa sebab Nabi SAW bui juga gitu, nak menggalakkan, supaya buat latihan. Dengan buat latihan ni, kuda pun jadi kuat, orang pun jadi kuat. Itu tujuan. Dan tujuannya untuk persiapan perang, untuk persiapan jihad lah. Tidak saya saja, tidak saya saja. Kalau katakanlah saja-saja, tak ada niat nak perang, boleh. Kalau dalam keadaan lagu ni ada muhallil tu, ada muhallil. Cumanya tidak sapalah maksud Nabi SAW hak sebenar, hak dia nak tu, dia tak sapa.
Lah sebab benda-benda lain lah, banyak lagi perkara-perkara lain. Nikah hak Nabi naknya bahagia, harmoni rumah tangga tu, anak-anak boleh cara molek, manusia jadi terdidik membesar dengan baik. Hak tu anaknya. Tapi ada juga orang nikah cerah, ada juga. Tapi dia nikah dah, anak orang tak sapal lah maksud Nabi SAW nak tu, tak sapal. Tapi dia halal dah, boleh dah, sekadar tu, tidak haram. Jadi hak ni pun gitu juga. Itulah yang dikatakan muhallil di dalam bab perlombaan ataupun pertaruhan ni. Tujuannya nak menggalakkan. Jadi walaupun ada unsur asalnya tak molek, dia bagi jalan, ia mengharuskan supaya apa? Supaya dapat dimajukan benda ni. Jadi ya kalialah kalau kita kata berlari saja, berlomba saja, penat juga, diri sendiri pun sakit habis tubuh, ya kuda pun nak makan juga. Jadi kalau ada pertaruhan lagu tu, kan suka pun suka. Lepas tu bolehlah guna untuk diri sendiri, untuk kebaikan diri sendiri, untuk kuda ke apa. Dan itu adalah salah satu tarikan. Itu satu lagi cara, iaitu pihak pemerintah atau siapa-siapa lah, penganjur kita kata, dia menganjurkan, ikutlah siapa dia, berapa orang nak masuk tanding, siapa-siapa boleh nombor 1 dia boleh hadiah ni, banyak ni. Sesiapa boleh nombor 2 ni, tak ada judi. Judi-judi ni kali 2 pihak, 2 pihak, dan 2 pihak tu kalau menang salah satunya dia dapat untung, dan hak kalah tu dia rugi. Dia rugi, dia rugi, dia susah hati, dia tidak senang. Tengok tu gembira, suka. Jadi ada kemungkinan itu, ada kemungkinan mana-mana satu daripadanya menang, dan kedua-duanya bertaruh. Tak ada pihak ketiga. Kalau ada pihak ketiga yang tidak berlomba juga, tak berlomba, hak tu penganjur lah kita kata, dia sendiri tak berlomba, tapi sahaja dia nak beri galakkan, nak suruh semangat, nak suruh naik angin. Jadi dia pun tawarlah, kalau siapa-siapa berlomba boleh nombor 1 ni hadiah, boleh nombor 2 ni, ikut. Tapi sama-sama dia tu tak ada hak berlomba tu, tak ada pertaruhan, boleh juga begitu. Jadi macam-macam cara nak beri jadi benda ni, nak suruh jadi berlatih ni, macam-macam caranya kita boleh pilih. Itulah cerita hadinya sebenarnya, begitulah. Lepas tu riwayat satu lagi sama juga makna dia, walaupun lafaz dia tidak sama, dengan sanad Abbad, mana daripada bawah tu sanad lain sampai kepada Abbad ke atas itu sama. Itu dia nak ayatnya, ya bagi sanad tu. Lepas tu Al-Zuhri bi isnadi Abbad, dengan sanad Abbad. Pada atas tu sama sanad, tetapi di matan dia tu, lafaz hadis tu tak sama, hanya makna dia saja sama. Itu maksud dia kata wa makna babul jalab alal khil fi sibaq. Ini bab jalab, salah satu makna dia geger, buat bising, riuh rendah, buat geger, ataupun berteriak terhadap kuda dalam perlombaan. Misalnya dia katalah perkataan apa dia yang kuda dia faham, kalau kata begitu jadi derah lagi. Itu jalab. Bolehkah tidak buat gitu? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab satu pihak, kalau pihak salah lagi buat juga, dibenarkan, tak apa kalau gitu. Boleh. Kita ada hak jempecuk alik belakang, hak jempah kuda alik belakang, tujuh cocok kuda alik belakang. Apa ni, lawan kita tu pun lagu tu juga. Boleh, tak apa. Ni kalau satu pihak tak boleh lagu tu.
Sebab apa dia nak? Dia sama, barulah terbukti sungguh. Barulah terbukti sungguh. Kalau tidak, tak ada lah, kerana hasutan orang panggil, kerana dorongan lain dia jadi kuat tu, bukan kerana hak semula jadi. Sepelan ni kita kata orang bersukan kan, orang berlawan macam-macam tu, dia ambil dadah, jadi kuat, jadi gagah, jadi tak penat ke apa tu, patah dadah. Tak boleh terima lalu. Pasal apa? Pasal dia tidak dalam keadaan hak asal. Hak nak hak asal. Hak asal tak apa, hak asal. Hak tidak asal tu tak sih. Dalam agama dia tak sih lagu tu. Dunia pun tak sih. Orang dunia pun tak sih. Tak acil dia kata main lagu tu. Kalau kita ambil pun boleh jadi gitu juga. Jadi syarat dia tak boleh. Jadi hak dunia ni pun, kalau peringkat antara bangsa ni, peringkat ni, dia jaga benda-benda macam tu, dia tak sih. Sebab tidak asli, tidak hak sungguh. Supaya juga masalah nikah ke, nikah ramai orang nikah ramai. Jadi boleh duduk sekali, boleh ikut sepuluh kambing jadi, 10 lembu jadi ikut. Tapi kalau dia pakai sesuatu jadi bodoh, bini-bini dia tak sih lagu tu. Bukan Nabi nak lagu tu, Nabi tidak nak lagu tu. Dalam keadaan biasa boleh baik tu, tidak kerana kata cuma cenua ke apa ke, pakai ilmu pelik-pelik, rahsia, tak ada. Biasa kerana layanan hubungan yang baik, maka jadi mesra. Lagu tu ada. Tapi kalau buat-buat yang mana bini dia tu pun tak khabar sebenarnya. Kalau dia khabar, dia pun tak suka lagu tu, tapi dia jadi bodoh tu. Lagu tu tak boleh, haram. Haram. Walaupun guna ayat Quran sekali pun tak boleh, bukan lagu tu. Kalau sekadar nak suruh dia patuh, taat gitu, tak apa. Waktu tu taat, patuh, tak apa. Ni kalau siapa jadi bodoh, tak tahu satu, perintah hukum itu Allah tak khabar, lagu tu ikut tanah pun bui. Kalau kaya bui tukar nama, kereta pun tukar nama, tak tahu satu, tak khabar dah keluarga tu. Orang royak pun tak tahu apa. Lagu tu, hak tu tak boleh. Tapi kalau dengan taat, dengan sedar, dengan kesedaran, tak apa. Hak tu hendaknya. Sebab Islam ni dia ajar dengan sedar, gapo-gapo buat. Bukan kerana dipaksa, bukan kerana tertipu. Tidak. Tapi dengan sedar pilih. Hak tu hendak, tu betul pun sebenarnya. Riwayat daripada Imran bin Husain daripada Nabi SAW, baginda bersabda, la jalaba wala janab. Tiada jalab dan tiada janab. Kata Yahya, sebab hadis ni Imam Abu Daud ambil daripada dua orang tu guru dia. Cuba kita tengok sana. Haddatsana Yahya bin Khalaf, siapa kepada Ambasah sekali. Ha tu sanak salagi. Mana tu guru dia seorang lagi, Musaddad nama dia. Melalui Musaddad dia ambil sampai kepada Humaid At-Tawil jami'an. Kedua-duanya, Ambasah dan Humaid At-Tawil itu ambil daripada Hasan. Gitu. Itu maksud jami'an tu. Jadi dia kata dalam riwayat Yahya, bukan dalam riwayat Musaddad. Dalam riwayat Musaddad sekatu je, la jalaba wala janaba. Tapi dalam riwayat Yahya bin Khalaf ada tambahan selepas itu, firrihan. Itu tambahan. Itu bezanya antara dua riwayat. Tiada jalab dan tiada janab, firrihan, dalam pertaruhan atau dalam perlombaan, dalam pertandingan. Tidak ada jalab, tidak ada janab. Jalab tu seperti kita kata tadi lah. Jalab tu kita ada orang di belakang kita yang turut kita ketika berlomba. Jadi orang tu tolong pecut ataupun tolong cocoh ke ataupun buat macam mana-mana terhadap kuda yang kita naik, orang berlomba tu, sehingga dia jadi derah. Sedangkan orang lagi tidak gitu, orang berlomba sekali dengan dia. Itu jalab. Sebab apa yang Yahya dalam tambahan dia tu, mana tambahan dia tu kira-kiranya kata-kata Nabi SAW lah juga.
Sebab dia jalab dan janab ni diguna juga dalam bab zakat. Dia satu istilah lain. Jalab dan janab digunakan juga dalam bab zakat. Sebab tu dia sebut firrihan. Kalau tak sebut firrihan tu, hak ni jalab dan janab ni dalam bab mana ni? Cara kau gapo dia? Cara kau zakat kau? Ada ni. Hak ni cara kau perlombaan ni, pertandingan ni. Begitu. Sebab itu perlu ada firrihan itu. Pakai riwayat yang ada tu. Dari riwayat orang tak ada tu, kalau dalam bab ni kita pakai dengan qaid tu lah. Dengan qaid tu lah baru jadi. Sebab kalau dalam bab zakat, jalab tu maknanya lain pula. Dalam bab zakat, la jalaba, tiada jalab. Maksudnya pemungut zakat tu pergi satu tempat untuk pungut zakat. Lepas tu dia arahkan, dia suruh orang-orang yang nak bagi zakat tu mari belakang kat dia. Dia tidak pergi tepat orang yang nak beri zakat tu. Katakanlah dia ada kambing, dia ada lembu, dia ada gapo-gapo kena zakat lah, binatang-binatang tu. Dia pergi setepak, dia mau mari lah. Tak boleh lagi, Nabi tak pergi. Nabi suruh pemungut zakat ni dia pergi tempat tu, jangan nyusah kepada orang yang nak beri zakat tu. Di kandang dia ke, atau tempat minum air dia, tempat ada belakang situ, dia pergi bilas situ, kira situ. Kena berapa, dia pergi situ. Sebabnya pemungut zakat tu kan amil, orang panggil amil, wal amilina 'alaiha, amil. Jadi bila amil ni ada hak juga untuk dapat piti zakat tu. Dia ada hak dalam Quran sendiri sebut. Tetapi dia nak dapat hak tu tetapkanlah saja-saja, tanpa penat, tanpa menyusah. Lagu tu senang nak pergi duduk tak? Letak kaki atas lutut, gedik situ kat, suruh pakat mari. Jadi nyaya kau ke Nabi SAW tak pergi, dia suruh buat kerja, baru padan dia mau dapat. Jadi pergi tempat dia, jangan suruh mari. Orang terpaksa kena punggah buat mari dengan lori misalnya, gandum ke gapo-gapo lah hak kena zakat tu, buat mari nak tengok sebanyak mana dan banyak mana nak kena beri zakat. Kalau zaman itu punggah lah, punggah dengan kereta lembu ke, kereta kubah ke, buat mari. Tak boleh lagi. Dia kena pergi tepat. Kena pergi tepat. Itu jalan. Janab pula lagu mana? Ini di pihak hak nak beri zakat. Hak nak beri zakat. Jadi kena. Jadi bila dia tahu orang nak beri zakat, dia sengaja letak jauh. Biar nyus lagi. Tak boleh juga. Jadi Nabi SAW larang kedua-dua pihak. Hak nak mengut zakat, jangan menyusahkan orang buat mari. Hak nak beri zakat, jangan buat lari. Lelek dah ada dekat situ je, saja dia buat letak lah lain, ataupun dia letak pisah-pisah. Jadi sehingga payah nak kira. Menipu lah, nak melepaskan daripada zakat ni, ataupun supaya tak kena banyak. Jadi kata ni, padahal ada lagi lain, dia buat letak lain. Jadi tiada janab, makna tak ada perbuatan, tak boleh buat lagu tu. Tak boleh buat lagu tu. Kalau buat lagu tu nak tipu siapa dia? Nak tipu siapa dia? Jadi kalau masalah zakat tu, itu rukun Islam. Jadi kita kena berurusan dengan Allah kan. Nak tipu lagu mana? Orang boleh lah tipu, tak selesai juga, tak sudah juga. Jadi kan itu satu tanggungjawab agama kita. Apa maknanya kalau kita buat gitu? Apa faedah? Sebab itu dia kata la jalaba wala janaba. Ini orang panggil la nafi jenis. La nafi jenis. La nafi jenis ni menafikan semua jenis hak orang panggil jalab. Ikutlah apa cara, tujuannya nak suruh dalam perlombaan tu jadi derah tu. Bagaimana? Dengan cocok orang alik belakang, ataupun dengan tepik kau, dengan meneriakkan ucapan tertentu yang mana jadi kuat kuda tu, ataupun dengan kita bagi dadah kepada dia. Itu jalab belaka lah tu. Tujuannya nak suruh derah. Tak boleh. Nabi SAW sudah ajar kepada kita lagu mana cara nak berlomba, nak bertanding, biar betul-betul orang kata telus. Tak ada penipuan, tak ada kecoh.
dalam apa bentuk sekalipun. Jadi jalab tu tiada sebarang jalab, bentuk yang mendorong ataupun membuatkan kuda yang berlomba tu jadi derah. Tak kira dengan cara mana, tak ada berlaku, tak boleh. Ini orang panggil dalam ilmu balaghah, orang panggil khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Ini cerita tiada jalab dan tiada janab. Maknanya tak boleh, jangan kamu bawa jalab dan jangan janab. Begitu maksudnya. Jadi ini khabar ini dengan makna nahi. Dengan makna nahi, makna jangan, tak boleh. Inilah salah satu contoh orang panggil khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Dari segi zahir nampak macam cerita. Kalau kita nak terjemah berdasarkan khabar itu pun boleh juga. Tiada jalab dan tiada janab dalam pertandingan, dalam perlombaan, boleh. Ataupun kita ambil mafhum dia, sebab kita tahu dah hak ni khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Insya'iyah makna tu apa makna? Nahi lah. Di sini makna nahi. Sebab insya' ni banyak. Boleh jadi doa, boleh jadi amar, boleh jadi macam-macam. Di sini maksud dia larang. Mana? Jangan kamu gunakan jalab dan janab. Jangan kamu gunakan sesuatu yang menyebabkan luar biasa, tidak biasa, kuda kamu tu jadi derah lari. Dan jangan juga janab, mana kamu bawa bersama kamu kuda lain, yang mana bila kuda kamu naik itu penat, letih, kamu tukar tu. Jangan lagu tu, tak boleh, tak acil lagu tu. Orang lain tidak gitu. Kalau orang lain benar juga lagu tu, tak apa. Kalau hak lain benar lagu tu, sebagaimana yang hak ni, yang pertama ni dibolehkan begitu, yang kedua pun sama. Kalau lagu tu tak apa. Kalau lagu tu tak apa. Macam orang berlomba berganti-ganti, memang dia syarat dia begitu dah. Sampai situ hak tu pula, hak bahagia dia pun lagu tu juga. Tak apalah kalau lagu tu. Ni satu pihak saja boleh ganti, hak tu tak boleh ganti. Lagu tu tak boleh, tak adil, tak betul lah cara berlawan lagu tu. Itu maksud dia sini. Kemudian riwayat daripada Qatadah, kata dia jalab dan janab firrihan. Hak ni firrihan dalam bab ni, bukan dalam bab zakat. Sama juga. Kalau dalam bab zakat pun khabariyah lafzan, insya'iyah makna juga. Tidak boleh jalab, tidak boleh ada jalab dalam pemungutan zakat, maksudnya begitulah. Yang ni pemungut tu minta orang bagi depan dia, dia tak langsung, tak ada susah payah pergi tempat binatang-binatang tu ke, ataupun bijiring yang nak dikeluarkan zakat, dia tak pergi. Dia duduk setepak situ je, goyang kaki situ, suruh orang pergi. Nabi tak pergi gitu. Dan janab ini kepada pihak pemberi zakat tu, jangan buat lari, jangan pisahkan. Dalam hadis yang lain dia sebut la yufarraqu baina mujtami'in wa la yujma'u baina mutafarriqin. Itu dalam hadis yang lain. Tidak boleh dikumpulkan yang terpisah dan tidak boleh dipisahkan yang terkumpul. Dengan maksud nak membanyakkan zakat kena atas orang tu, ataupun menyedikitkan zakat. Tujuan buat gitu. Kalau hak nak beri zakat tu, tujuan dia buat gitu tu supaya sikit kena zakat atas dia. Tak boleh. Nabi tak beri. La yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtami'in. Itu dalam hadis yang lain ada sebut gitu. Itu dalam bab zakat lah. Hak ni cara ke perlombaan. Semua ni maksudnya untuk berjihad, untuk jihad dengan niat tu. Berlatih lagu mana-mana sampai boleh. Hak asalnya tak boleh judi. Nabi SAW bagi jalan, bagi satu cara lagu mana boleh jadi halal. Ini cara. Supaya apa? Supaya orang tu terlibat dalam perlombaan, dalam latihan ni. Dan bila dia terlibat, jadi kuatlah, jadi kuat. Zaman dulu naik kuda, zaman ni naik kapal terbang. Kapal terbang.
Tapi lari kapal latihan jasmani tu mesti kena ada zaman ni pun. Tidak boleh kapal terbang saja. Kata rebah saja. Kalau tak ada hak tu, jatuh pada kapal terbang tu. Nak lari, nak berenang, nak kapal, dia kena pandai belakang tu. Jadi maksudnya persiapan untuk perang sebenarnya, persiapan untuk jihad. Babun fi sayfi yuhalla. Ini bab pedang dihias. Boleh ke tidak pedang ni dihias? Pedang ni nak bunuh orang, tak pandai hias-hias lah. Tiba-tiba nak hias, boleh ke tidak? Boleh, tidak salah. Riwayat daripada Anas kata dia, ulu pedang Rasulullah SAW adalah perak. Ulu tempat dia pegang tu perak. Adakah perak sepenuhnya atau bercampur dengan lain? Itu biar umumnya mengatakan dia bercampur. Cuma perak tu sebagai perhiasan. Dia lorek lah, dia buat lah, comel lah, pegang tu, menari. Lepas tu kalau emas boleh ke tidak? Setengah-setengah riwayat dia sebut emas, tetapi kebanyakan riwayat menyebutkan perak. Kalau emas, kebanyakan ulama mengatakan tak boleh, sengaja kita buat. Tapi kalau dalam perang pedang kita jatuh, kita ambil pedang dia tu hulu emas, tak apa. Apa kata tak boleh pula? Apa kata tak boleh ambil? Muka kita tak boleh pakai emas? Tidak lagu tu. Kalau ni kalau sengaja kita daripada awal lagi kita nak buat sendiri lagu tu, tak boleh lah. Jadi nak hias boleh. Ikutlah kita nak letak gapo, kita kata gatung-gatung gapo kau. Boleh. Sebagai perhiasan. Lepas tu riwayat satu lagi, ulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fiddah. Qala Qatadah wa ma 'alimtu ahadan tabi'ahu 'ala dhalik. Saya tidak tahu ada sesiapa pun menjadi mutabi' kepadanya, yakni kepada Sa'id bin Abil Hasan itu, ala dhalik, dalam perkara ni. Jadi hak mana apa ni, hak kata tak ada mutabik dia tu, ala dhalik tu atas perkara tadi. Perkara mana? Jadi setengah-setengah katanya berdasarkan riwayat yang sebenar ialah min fiddah, bukan fiddatan. Kerana qabi'atu sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiddatan min fiddatin. Jadi dengan fiddatan lagu ni tak ada min, itu tak ada siapa pun yang menjadi mutabik padanya, yakni yang turut meriwayatkan lagu tu dengan lafaz tu. Tetapi dari segi bahasanya masih boleh lagi. Cuma dari segi riwayat dia jagalah dari segi lafaz tu. Tak apalah. Tu perbahasan tu memang sini ada panjang lagi. Boleh tengok situlah. Jadi hak kita naknya boleh pedang tu, hak kita kata nak bunuh orang, tiba-tiba lagu tu nak perhiasan, boleh. Dan termasuklah juga kalau kita kata orang tu ada minat orang macam-macam, tak serupa kan. Ada orang minat sifat mata, macam-macam mata. Ada orang minat sifat terah kau dicari gobom ni Ada orang memang perhiasan dia senjata, dia letak dalam mari besar tu. Itu perhiasan di rumah ni, macam-macam senjata, lembing, pedang, badik lah, macam-macam lah ada. Boleh ke tidak perhiasan? Boleh. Dalam keadaan biasa dia perhiasan, dalam keadaan perang boleh guna gitu. Dan Nabi SAW tidak kata apa dia kata,
bila guna untuk bunuh orang kat, jadi takut. Dia ajar lagu tu. Tidak, Nabi tidak ajar kita. Umat dia, sahabat-sahabat dia tidak ajar kita. Kalau kita kata takut puaka, takut puaka bukan kena bunuh orang mati ni dah, jadi beratur pula. Nabi SAW tak ajar lagu tu. Bahkan dia minta dengan Zubair bin Al-Awwam pinjam lembing hak Zubair bin Awam guna buat tikai, buat tikai orang kafir punya pakar tak nampak tubuh ni, baju besinya pakar nampak mata melubai mata, tapi dia tepat, dia bikum tikai tu, tikai tu masuk mata, mati sini. Lepas tu dia nak cabut tu bukan main payah, dia pijak mayat cabut susah payah lah. Bila boleh cabut tu belok hujung dia tu belok. Nabi SAW minta dengan dia. Selama Nabi SAW duduk hidup, duduk dengan Nabi SAW. Itulah orang panggil tabarruk. Ambil berkat, ambil semangat. Semangat bukan jenis takut. Tak usah takut tempat orang mati, tak usah atau buka orang mati. Tidak lah gitu. Bila Nabi SAW wafat, Abu Bakar pula minta, dia ambil dia, Abu Bakar minta duduk dengan dia. Sayyidina Umar gitu pula, Sayyidina Uthman gitu pula. Lepas pada tu duduk dengan keluarga Ali. Lepas pada tu Abdullah bin Zubair, anak pada Zubair bin Awam ni pergi minta, barulah balik pada keluarga dia. Cuba tengok mana dia letak, duduk dalam rumah, tidak kata jadi beratur ke apa takut. Dah. Bahkan dia biasa dengan benda macam tu, biasa. Dan riwayat satu lagi ni seperti juga, cuma ini riwayat daripada Anas, riwayat daripada Anas. Dia kata kana tu kan tadi lah, kana qabi'atu tu sayfi Rasulillah fa dzakara mithlahu. Lalu selepas tu hadis terusnya, selepas tu selepas kana tu supaya tadi fa dzakara mithlahu, jadi seperti itulah lafaz dia tu seperti itu. Begitu juga kita kena perhatilah tadi kata ada kata saya tidak tahu ada sesiapa pun yang menjadi mutabik kepadanya. Satu, ada yang kata pada perkataan min tu dia ada fiddah saja, tapi kalau kita perhatikan banyak di riwayat di lagu tu seperti macam dia kata tadi mithlahu, makna lafaz dia lagu tu dah tak ada min, dah kalau tak ada min pun tidak salah. Jadi apa maksud tidak ada sesiapa pun jadi mutabik padanya dalam perkara ni? Yang ni dalam memarfu, mutasilkan hadis itu atau memauqufkannya. Yang ni dalam memauqufkan itu tidak ada sesiapa pun yang menjadi mutabik kepadanya. Begitu. Ni ada sebut ni di hujung bab ni kalau kita perhati. Qala Qatadah yakni fi riwayat Jarir bin Hazim muttasilan wa fi riwayat Hisham ad-Dastawai mursalan, dan seterusnya. Jadi itulah maksudnya. Jadi riwayat lain itu adalah marfu'. Adapun riwayat mula-mula tu daripada Anas juga marfu' juga. Tidak kata mauquf atau maqtu'. Di sini riwayat Qatadah ni berarti Sa'id bin Abil Hasan. Mana sahabatnya? Tak ada. Jadi hak sebut lagu ni tak ada siapa pun jadi mutabik kepada dia. Hak sebut dengan mauquf. Tapi hak lain-lain boleh dikatakan semua mengemukakan hadis ini secara marfu'. Mana dengan sebut sahabat itu. Bukan kata maqtu'. Tak ada sebut sahabat itu. Babun fil nabli yudkhalu fil masjid
وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، وقال فليقبض كفه أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين. Ini bab tentang anak panah, an-nabl. Anak panah dibawa masuk ke dalam masjid, boleh ke? Tak boleh? Boleh, tapi kena beringat, berhati-hati bawa senjata. Ini Imam Abu Daud buat bab lain pula, nak menarik perhatian kita tentang penggunaan senjata ni. Senjata ni orang tidak aman ni. Tak boleh bui, kita kata polis, dan dia polis nak bui kanak dia main ikut serah. Tak boleh. Jadi ada peraturan ketat, peraturan tu. Setiap orang nak ambil tu nombor peluru tu pun ada. Jadi boleh cek dia guna mana, kena bukti molek. Itu baru betul, cara betul. Patutlah Nabi SAW naknya. Tak boleh guna senjata ni sewenang-wenang, sesuka hati, buat pergi ke mana-mana, boleh bahaya orang. Tak kira, tak boleh lagi. Nak bawa ke dalam masjid pun boleh, padahal masjid tu tempat ibadat. Sebab apa hak ni pun untuk jihad ni. Bawa masuk tu untuk perang, untuk persediaan untuk perang. Dalam masjid tu tempat orang duduk situ, nak bagi anak panah, nak bagi anak panah pada hak ada. Jadi untuk maksud agama juga. Sebagaimana duduk masjid ibadat tu pun untuk agama juga. Tak apa, tidak kata kena tubik luar. Ini dalam masjid. Kalau tempat lain lagilah boleh, tapi kena ada cara dia, kena jaga. Lama kan sebelum siapa kita guna untuk musuh kita tak mati, guru kita mati. Pasal apa? Tak cermat. Tidak kata kalau pistol kau gapo kau koci dulu, nak terbuka gitu, salah terpecek pun kena. Hak itulah maksud dia bab ni. Riwayat daripada Jabir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda menyuruh satu orang yang nak bersedekah anak panah dalam masjid supaya dia tidak bawa anak panah tu dalam masjid melainkan dalam keadaan pegang mata dia. Pegang mata dia tu maksudnya tidak terdedah dalam mata dia tu. Satu makna dia. Ni bubuh sarung dalam sarung, dalam bekas gitu. Jangan bawa gitu. Takut-takut kalau jatuh kena kaki pun sakit teruk dah. Faham zaman dulu anak panah ni, dia tidak anak panah besi gitu saja, besi tu pun sakit dah. Dia celup pula dalam racun. Dia celup besi tu dalam racun. Ketika panas tu dia katok tu tajam tu, dia celup dalam racun. Maknanya kalau kena tu mati. Boleh jadi borak lah kata, teruk. Teruk jadi lagi-lagilah kena jaga kau itu lagi. Kalau peluru, kalau zaman dia peluru sama. Sama, tak boleh buat gurau-gurau main buat lele acu gitu, tak boleh. Haram. Itu Nabi marah benar, dosa besar buat gitu. Acu kan sama guru, tak boleh lagi, dosa besar. Jadi nak bui pegang mata tu lah ke mana? Kita nak bui, kita bui hulu ke dia lah. Jangan Allah mata tu lah ke dia. Itu maksud pegang mata ni. Kalau kita pegang, bukanlah pegang tajam dia tu. Sama ada kita buku tangan kita ke, ataupun ada dengan sarung ke, atau kita pegang molek mata dia tu. Pegang mata tali tupu tu kita pegang situ. Jangan pegang gitu, luka kita sendiri. Pegang tu hola molek ke dia tu. Hola ke dia tu, kepada dia tu keadaannya lebih selamat. Lagu mana? Hulu lah. Mata tu kita pegang, hak nak bui tu. Gitu caranya. Itu maksud pegang mata dia. Bukan pegang mata kan? Itu cara adab.
cara kita sayang, menampakkan sayang, hormat, melera kepada rakan kita, kawan kita tu. Kita nak bui pun jangan sampai dia tu jadi mudarat ke dia. Lepas tu riwayat daripada Abu Musa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, jika seseorang daripada kamu lalu di masjid, dalam masjid kita ataupun di pasar kita, dan dia ada panah, kena pegang mata dia. Kena pegang mata tu pakai sarung lah, bubur dalam bekas dia. Jangan bawa gitu je. Ataupun kalau nak Allah, kita pegang balik mata tu. Pegang balik mata tu. Atau maksud dia nya, jagalah mata dia tu lah takutnya. Kalau mata dia tu boleh kira, tak apa lagi mata dia tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pegang dengan tapak tangan dia ataupun pegang dengan tapak tangan dia. Itulah syak perawi di situ. Takut-takut terkena mana-mana orang Islam. Bila kita nak pergi tempat ramai begitu, takut terkena mana-mana orang Islam. Tak silap lagu tu. Sebab kita buat senjata siapa gini bukan nak suruh sama kita jadi sakit, sama kita mati. Lawan kita lah, untuk lawan kita lah. Jadi sama kita ni kena jaga molek. Dia kena ada adab ni, ada disiplin. Itulah yang diajarnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penggunaan senjata. Nak bawa senjata boleh, tapi kena terkawal. Tak boleh dalam keadaan tidak terkawal. Dan benda ni boleh dibuat peraturan. Mana-mana kerajaan, mana-mana negeri, kalau dia fikir tak selamat kalau bui, tak usah bui. Dia kena boleh dengan ada lesen. Orang kena kaya setahun ni misalnya, kaya setahun ni, ataupun dia ni orang politik kau bahaya, dalam keadaan tu dia bolehlah pegang, diberi lesen, tak apa, untuk selamat. Yang Nabi SAW kata gini pun nak suruh selamat kan. Jika kita fikir tak padan lagi di setahun ni, boleh buat cara lain, peraturan tu. Ini terserah kepada pemerintah, penguasa, dia lebih tahu apa ni orang dia ni lagu mana. Kalau jenis padan-padan ada pistol, cabut bedil lah. Bangkat benda mati, ramai benda mati siapa dia sama sendiri. Bala sikit-sikit bedil lagi. Sebab apa dah bebas? Dengan sebab itu dalam keadaan yang tidak jadi selamat boleh dibuat peraturan. Kalau ni arahan dalam keadaan boleh diarah lagi, boleh cahaya lagi. Itu pun kena ada panduan dia. Masing-masing pandai-pandai lah guna. Kemudian babun fi nahyi an yuta'ata as-sayf. Sekatu dulu, wallahu a'lam.